Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pelajar. Mari belajar sains bersama Cikgu Yang Izam. Pada kali ini, Cikgu akan mengajar bab 2, Nutrisi dan Teknologi Makanan. Standard kandungan 2.3, Kitar nitrogen. Standard pembelajaran 2.3.1 berkomunikasi mengenai kitar nitrogen dan kepentingannya. Apakah kitar nitrogen? Kitar nitrogen ialah kitar semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya di atmosfera, tanah dan air. Walaupun kira-kira 78% komposisi udara terdiri daripada gas nitrogen, tumbuhan tidak dapat menyerap gas nitrogen secara langsung daripada udara. Mari kita lihat raja 2.9 kitar nitrogen. Gas nitrogen di udara akan bertukar kepada ion nitrat melalui proses tindakan kilat. Seterusnya, gas nitrogen di udara akan bertukar kepada ion nitrat melalui pokok kekacang, iaitu tindak balas pengikatan nitrogen oleh bakteria pengikat nitrogen. Baja bernitrogen juga boleh menghasilkan ion nitrat. Ion nitrat diserap oleh tumbuhan melalui akar membentuk protein tumbuhan. Protein tumbuhan dimakan oleh haiwan. Bangkai haiwan dan tumbuhan yang mati mengalami tindak balas penguraian oleh bakteria dan juga kulat pengurai, membentuk sebatian amonium. Tindak balas ini dikenali sebagai penitritan, di mana dijalankan oleh bakteria penitritan membentuk ion nitrit. Tindak balas penitritan oleh bakteria penitritan. Ion nitrat juga akan kembali kepada udara melalui tindak balas pendenitritan, iaitu oleh bakteria pendenitritan. Di sebelah kiri slide cikgu, itu dia kitar nitrogen yang boleh saya terangkan di sini. Mari kita lihat kitar nitrogen seterusnya melalui penerangan cikgu. Tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat daripada tanah melalui akarnya. Terdapat dua proses dalam kitar nitrogen, iaitu proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah dan proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Mari kita lihat raja 2.10, proses dalam kitar nitrogen. Kitar nitrogen mengandungi dua proses penting, iaitu yang pertama, proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah, seperti oleh tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Seterusnya, proses pengikatan nitrogen dan akhir sekali proses penitritan. Manakala proses kedua adalah proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah, seperti yang pertama, proses penyerapan ion nitrat daripada tanah, proses pendenitritan dan akhir sekali proses melarut resap nitrat. Proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah adalah seperti tindakan kilat dan letusan gunung berapi, proses pengikatan nitrogen dan juga proses penitritan. Mari kita lihat tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Sewaktu terjadinya kilat atau letusan gunung berapi, tenaga haba yang terbebas pada suhu yang tinggi mengoksidakan nitrogen dalam udara untuk membentuk gas nitrogen
dioksida. Apabila hujan turun, gas nitrogen dioksida dalam udara akan melarut dalam air hujan lalu membentuk asid nitrit dan turun ke permukaan bumi. Asid nitrit ini akan meresap ke dalam tanah dan bertindak balas dengan mineral untuk membentuk ion nitrat. Hasilnya, kuantiti ion nitrat di dalam tanah bertambah. Proses pengikatan nitrogen. Bakteria pengikat nitrogen dalam tanah, air atau yang hidup bersimbiosis dengan nodul akar pokok kekacang menukarkan nitrogen daripada udara kepada ion nitrat. Hasil tindakan pengikatan nitrogen oleh bakteria pengikat nitrogen menambah ion nitrat ke dalam tanah. Manakala proses penitritan, apabila haiwan dan tumbuhan mati, bakteria pengurai menukarkan protein haiwan dan protein tumbuhan kepada sebatian amonium melalui proses penguraian. Kemudian, bakteria penitritan menukarkan sebatian amonium kepada ion nitrit dan seterusnya ion nitrat. Hasil tindakan bakteria penitritan terhadap sebatian amonium akan menambah ion nitrat ke dalam tanah. Proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah iaitu proses penyerapan ion nitrat daripada tanah, proses pendenitritan dan juga proses melarut resap nitrat. Proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Tumbuhan yang menyerap ion nitrat daripada tanah untuk memenuhi keperluan nitrogennya. Ion ini digunakan untuk membentuk protein tumbuhan. Apabila haiwan memakan tumbuhan, protein tumbuhan dipindahkan pula kepada haiwan untuk membentuk protein haiwan. Proses pendenitritan. Terdapat juga bakteria pendenitritan dalam tanah yang menukarkan ion nitrat dalam tanah kepada gas nitrogen yang kemudiannya keluar daripada tanah dan kembali ke dalam udara semula. Proses ini dikenali sebagai proses pendenitritan. Proses melarut resap nitrat. Proses melarut resap nitrat ialah proses semula jadi. Melalui proses ini, ion nitrat dalam tanah melarut dalam air dan kemudiannya mengalir ke dalam sungai atau air bawah tanah. Proses ini juga menyingkirkan ion nitrat daripada tanah. Mari kita lihat kepentingan kita nitrogen. Yang pertama, mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Kedua, mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Yang ketiga, membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan, mengurangkan pencemaran alam sekitar. Bagaimanakah mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara? Kita nitrogen membantu mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam atmosfera dengan cara mengambil nitrogen daripada udara untuk membentuk ion nitrat dan mengembalikannya semula ke udara dengan menguraikan ion nitrat. Oleh itu, kepekatan gas nitrogen dikekalkan pada 78% dalam atmosfera dan keadaan ini membantu memastikan kesinambungan serta kelestarian hidup di bumi, mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Nitrogen merupakan makronutrien yang penting untuk pertumbuhan tumbuhan
dan diperoleh oleh tumbuhan dalam bentuk ion nitrat yang diserap ke dalam tumbuhan daripada tanah. Penyingkiran ion nitrat daripada tanah ini mengurangkan kesuburan tanah. Masalah tanah yang kurang subur dapat diatasi melalui penggiliran tanaman dan penggunaan baja untuk menambah semula kandungan ion nitrat. Hasilnya, pertumbuhan-tumbuhan menjadi lebih sihat. Produktiviti hasil tanaman ditingkatkan dan pendapatan para petani bertambah. Membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. Nitrogen merupakan komponen yang penting dalam pembentukan protein. Protein digunakan untuk membina sel baharu dan membaiki sel yang rosak. Bekalan protein yang berterusan adalah penting untuk menjamin kesinambungan dan penyelenggaraan kehidupan bagi semua jenis hidupan. Tumbuhan merupakan nitrogen dalam ion nitrat yang diserap untuk membentuk protein tumbuhan. Haiwan pula memperoleh unsur nitrogen daripada protein tumbuhan atau protein haiwan melalui pemakanan menggunakan pencemaran alam sekitar. Perebutan dan penguraian protein dalam sisa tumbuhan dan haiwan membentuk sebatian amonium dan seterusnya ion nitrat melalui tindakan bakteria dan kulat, mengurangkan pencemaran alam sekitar. Proses dalam kitar nitrogen seperti penitritan membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar dan diaplikasikan dalam teknologi hijau untuk menghasilkan kompos. Mari kita lihat praktis formatif. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan kitar nitrogen? Jawapannya adalah kitar nitrogen ialah kitar semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya di atmosfera, tanah dan air. Soalan kedua A, namakan 3 proses dalam kitar nitrogen yang menambah ion nitrat ke dalam tanah. Jawapan adalah tindakan kilat atau letusan gunung berapi, pengikatan nitrogen dan penitritan. 2B, namakan 3 proses dalam kitar nitrogen yang menyingkirkan ion nitrat ke dalam tanah. Jawapannya adalah proses penyerapan ion nitrat daripada tanah, pendenitritan, melarut resap nitrat iaitu nitrat leaching. Soalan ketiga, bagaimana penambahan pokok kekacang dapat menambah kesuburan tanah? Jawapan adalah bakteria pengikat nitrogen pada nodul pokok kekacang menggunakan nitrogen daripada udara untuk membentuk ion nitrat melalui pengikatan nitrogen. Maka, kesuburan tanah ditambah melalui penambahan ion nitrat dalam tanah. Soalan keempat, apakah yang terjadi kepada kandungan ion nitrat dalam tanah pada musim hujan? Jelaskan jawapan anda. Jawapan adalah kandungan nitrat dalam tanah pada musim hujan lazimnya berkurang. Ion nitrat dalam tanah melarut dalam air hujan dan mengalir keluar daripada tanah ke dalam sungai, air bawah tanah atau laut. Itu sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel cikgu,
like and sedikit komen. Bye. Everything changes.